Jadi tak pandai menulis, boleh bertanya dengan lisan. Jadi siapa yang tanya lisan nanti tak sekolah dah. Masuk. Main perapat lagi. Ni kat ni depan ni ada 3 orang boleh duduk lagi. Tak apa. Panas tak? Panas kejap tak? Saya dia tiap malam gini. Ada satu masjid tu 3 kipas menghadap imam. Celaka semua kata. Faham tak? Aku tak ada kipas tu. Tapi tak apalah, perjuangan. Nanti lepas kuliah kita semayang. Lepas semayang kita bersalam. Masa bersalam jangan ambil gambar lambat. Dia nak bersalam nak ambil gambar lambat. Okey? Lepas salam baru semua ambil gambar. Bersalam ramai mana? 4,000 orang pun boleh. Semua saya salam. Saya setiap malam tak ada salam separuh. Salam sampai habis. Okey? Kemudian habis salam, siapa nak bergambar silakan. Itulah peraturan ni. Baklah dia kat tengah salam nak ambil gambar. Nak ambil gambar. Kalau Huawei okey laju. Samsung masalah. Nak Samsung tu dia 180 tu jeng. Teruskan kutip derma. Tadi kita bagi dah, tapi lalu pula pengutip bagi lagi baru RM2. Kita bukan Sayyidina Osman bagi separuh harta. Sampai luar-luar ni kutip. Penuh orang malam ni, alhamdulillah. Dalam suasana hujan lebat pun jadi penuh juga. Malam ni penuh. Mengimarahkan rumah Allah dan majlis ilmu. Berkat siapa ni? Malam ni penuh masjid Darut Taqwa. Berkat siapa? Berkat Ustaz Kang. Berkat ibu bapa masing-masing. Yang melahirkan anak, yang mengimarahkan rumah Allah. Betul tak? Oleh kerana itu perbanyakkanlah doa untuk mereka. Soalan yang pertama, walaupun saya menjawab soalan, teruskan mengutip derma. Kini sudah 62 tahun merdeka, hukum Islam masih belum terlaksana lagi. Adakah kita menanggung dosa? Bukan kita menanggung dosa, kita menanggung lagi beban perjuangan. Teruskan berjuang. Faham lagi? Sampai Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, biar dia di atas tak boleh di bawah sekali. Kerana Allah memiliki alam ini, agama yang Allah redha hanya agama Islam. Teruskan fardu kifayah perjuangan kita untuk melihat Islam itu dimartabatkan. Apakah kita dikira berkata buat perkara yang lara bila kita kata amin, doa menjawab selawat atas Nabi dibacakan oleh khatib yang sedang berkhutbah semasa solat Jumaat? Baik, faham soalan, faham jawapan. Dia kata kalau orang baca khutbah muslimin dan muslimat, muslimin hadirin Jumaat sekalian, hari Jumaat. Faham? Jadi kata Rasulullah, orang bawah kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu wasallam alaih. Faham? Adakah berkata selawat itu dikira lara? Faham? Yang kedua, masa doa khatib kata Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kita di bawah ni amin, amin. Adakah amin itu lara? Pandangan jumhur ulama, mengucap amin itu tidak lara. Hukumnya dua. Pertama, mereka mengatakan sunat berkata amin. Pendapat yang kedua, harus berkata amin. Yang kata haram tak ada. Faham lagi? Pendapat pertama, sunat berkata amin. Faham? Pendapat kedua, harus saja. Okey? Pendapat yang kata sunat kata amin pun membuat syarat, iaitu jangan ditinggikan suara. Faham? Perlahan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita di bawah amin, amin, amin. Perlahan. Jangan amin, jangan gitu. Faham? Okey? Selesai masalah. Soalan seterusnya, mengutamakan barangan muslim membantu ekonomi orang Islam. Kenapa orang Islam? Ada yang membantah. An-nas adhu lima jahila bihi. Manusia selalu bantah benda yang dia tak tahu. Jadi jawapannya kerana mereka jahil. Faham lagi? Datang Nabi ni nak menghilangkan kejahilan, tapi masih ramai pula yang makin jahil. Soalan seterusnya, macam mana nak mengucap salam yang betul? Ada orang tambah ta'ala. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mana satu yang betul? Betul belaka? Assalamualaikum. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bahkan sebagian ulama kata assalam. Betul juga. Salam boleh lagi. Faham? Tak usah duduk balah benda-benda lagu tu. Nah. Cuma hadis yang paling banyak tidak datang dengan ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan seterusnya, kalau kita left group, adakah kira putus silaturahim? Dia ada grup ni sekarang ni, ada grup WhatsApp, betul tak? Ini satu nikmat Allah akhir zaman. Dulu tahun 85 ayah kita pakai telefon hok tu. Hok mana atur. Tu ayah kita pakai. Atur 15,000 setel tu. Tahun 85. Kita pinjang orang tengok style macam menteri besar. Tahun 88 89 baru datang tak? Telefon bimbit lagu ni. Tapi besar dulu, besar betih. Ingat tak dulu Hitachi, Motorola, besar betih ni telefon. Faham tak? 5,000 sebutir. Tahun 89. Tapi untung kita bawa anjing tak kejar. Anjing takut, kita letung sebutir meninggal anjing. Faham? Jadi bila ada grup WhatsApp, ada orang dia left grup. Jawabnya tidak memutus silaturahim. Memutus silaturahim ialah orang itu tidak mahu lagi pergi datang atau menegur bila berjumpa. Putus left group boleh jadi kerana nak putus silaturahim, boleh jadi sebab lain. Faham lagi? Dia dimarahi oleh suami, ataupun dia banyak grup menyebabkan dia tak nak menunaikan tanggungjawab. Faham? Cuma sebaiknya orang yang nak left group nyatakan sebab, bagi tidak menjadi fitnah. Soalan seterusnya, mana Allah jadikan dulu, dinosaur atau Nabi Adam? Nampak? Dia suka hak jauh-jauh. Hak depan-depan ni dia tak mengaji. Mak Arik li sukuri dengan bila guna. Faham? Dia tak mengaji tu. Tapi tak apa, dia minat dinosaur. Tak apalah. Dinosaur ni sebenarnya daripada bahasa Terengganu. Orang putih tak reti nak sebut. Bahasa Terengganu asal natang besar. Jadi dia pelak jadi dinosaur. Baik. Disebut dalam kitab Jawahari, tafsir Jawahari. Disebut dalam kitab tafsir Fakhrul Razi. Disebut dalam kitab tafsir, Tarikh Umam wal Muluk. Ibnu Jarir At-Tabari. Dijadikan Nabi Adam ini kemudian daripada ada dah makhluk di bumi. Sebab itulah bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai para malaikat dan penduduk di langit, aku nak jadikan satu lagi makhluk sebagai khalifah di bumi. Masa itu belum Adam turun ke bumi. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha may yufsidu wa yasfiku dima? Wahai Allah, adakah kau akan membuat satu lagi golongan yang yufsidu fiha, membuat kerosakan, wa yasfiku dima, dan berbunuh-bunuh? Itu malaikat tanya kan? Masa itu. Masa itu tak turun lagi. Allah akan kata, aku nak letakkan makhluk di bumi. Faham? Malaikat tanya, adakah kau akan meletakkan satu lagi makhluk yang akan membuat kerosakan dan berbunuh? Kata ulama tafsir, siapakah yang dimisalkan oleh malaikat itu? Iaitu jin. Faham tak ke? Jin. Sebelum Adam turun ke bumi, jin menjadi penghuni bumi. Itu dalam kitab tafsir. Okey? Dalam kitab hadis, bila Allah turunkan Nabi Adam, dihalau jin-jin ini ke laut dan ke bukit. Sahih, menunjukkan jin sudah ada. Faham? Baik, kajian kita. Binatang dinosaur ni tak ada dalam keadaan hidup. Yang jumpa fosil. Fosil ni tulang. Jumpa di Argentina, jumpa di Peru, jumpa di Mongolia, jumpa di utara Amerika, jumpa di Afrika. Faham tak? Sampai di Papua New Guinea. Tulang tu duduk dalam tanah,
yang sangat besar bersusun, bentuk binatang macam-macam, dan spesies yang sama dijumpa 1000 kilo ke utara, 1000 kilo ke selatan, menunjukkan jenis yang sama. Ini semua bukan pembohongan, bukan orang dulu-dulu tanam untuk orang kata orang tak. Mesti binatang ini dulu hidup, sekarang tulang. Tak, mustahil dulu dia hidup tulang. Cuma dia masuk dalam komputer, dia buat. Itu zonniyah, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Diletakkan kulit, warna dan sebagainya, nama, itu tambahan je lah. Faham lagi, tirek dan sebagainya. Tapi tulang tu asli. Jadi gini kisahnya. Rupanya jin yang besar-besar ini dia duduk di zaman dinosaur, binatang yang besar-besar. Apabila Allah turunkan manusia, maka Allah gantikan, dihalaukan jin ke laut dan ke hutan-hutan, dan binatang yang besar-besar bukan bersaiz manusia, Allah gantikan binatang zaman moden. Faham tak? Bukan berubah sendiri. Allahul ladzi khalaqahunna, Allah yang mencipta mereka itu. Jadi benda tu betul. Jadi sebelum Nabi Adam, jin dan dinosaur duduk di bumi. Cuma apa benda ni, kajian manusia yang jadi sebab mati semua, jatuh meteor kerana meteor ni tarik bintang yang sangat besar, letupan besar berlaku, habis mati habis. Itu salah satu daripada tekaan-tekaan saintis dan sebagainya. Boleh jadi betul, boleh jadi bohong saja. Yang betul Allah Ta'ala. Soalan seterusnya. Kami duduk rumah sewa, lepas tahun duduk baru tahu solat kiblat kami salah. Adakah kami kena qada semua solat tersebut? Baik. Dia duduk satu rumah, tiba-tiba kiblat salah semayang. 1 tahun dah semayang salah kiblat. Kena ulang balik, kena qada balik. Dengar baik-baik. Nak jawab, tengok dulu di manakah rumah itu. Kalau rumah itu duduk tempat orang ramai duduk, kena qada balik. Kerana apa? Kerana mudah untuk menanya-nanyakan kiblat yang betul, dia cuai. Faham lagi? Yang kedua, kalau duduk pada tempat yang memang tidak ada arah kiblat, yang tertutup, yang terlindung, yang tak nampak matahari, tidak ada orang untuk ditanyakan, tidak ada alat untuk mengukur, maka tersalah, hukumnya yang sudah salah dikira sah, yang baru mesti ikut yang baru, tak boleh lagi ikut yang lama. Tengok tempat. Tapi itu bagi salah yang banyak. Salah sedikit dimaaf. Contoh kita sekarang macam ni, straight lah, tiba-tiba macam ni, maaf. Kita patutnya macam ni, tapi kita sekarang straight ni, maaf. Yang tak boleh, kita semayang gini, hak betul sana. Faham? Nampak? Kerana kita ni benda yang tak nampak, zat Kaabah, lari sedikit dimaaf. Yang tak maaf, nampak direct Kaabah. Orang pergi Mekah dalam Masjidil Haram atau semayang di tepi-tepi rumah di luar, nampak masjid, nampak Kaabah, lari sikit tak sah. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu' dia. Jadi kita yang jauh ini dengan zanniyah, dengan ikut Google Earth, dengan kompas dan sebagainya. Tak wajib kita kirim pada pilot bawa tali yang panjang sampai di Mekah, lepas tali kita tarik sini. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum seorang makcik ini, dia rajin semayang tapi rambut color? Dia nak marahkan makcik ni pula. Dengar baik-baik. Masalah mewarnakan rambut. Jika mewarnakan dengan pewarna yang halal, ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, selagi tidak uban, tak boleh warnakan. Bila sudah uban, diwarnakan. Itu pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua, walaupun tidak uban, boleh diwarnakan dengan pewarna yang halal. Okey? Kalau yang tidak halal, apa keadaan pun tak boleh, kerana kita perlukan mandi junub. Wuduk okey lagi, kena kulit kepala sah. Junub, setiap helai rambut, batang-batang rambut kena air. Dah kalau dai yang tidak sah, dai yang menebat, ada manik bainal ma' ila usul adwi, antara air sampai kepada kulit, kepada anggota badan, ada sesuatu tak sah. Cara nak tahu sah atau tidak dai itu, lepas kita dai, kita ambil jari pegang di batang rambut, buat gini. Dai yang halal kita rasa licin, mana tidak ada getah tadi.
Kalau dye yang tidak sah, kita rasa lekok-lekok. Faham? Faham? Orang panggil something berasa. Itu menunjukkan ada jirim di atas ni. Mandi junub tidak sah. Kena hati-hati. Tapi kalau dah berubat, kata setengah ulama, sunat perempuan, kalau perempuan, warnakan rambutnya. Istimewa untuk suaminya. Tapi kalau tak ada suami pun boleh, untuk ibu bapa. Dia dah berubah, dia warnakan rambut jadi blonde, jadi datang, jadi merun, faham? Kuning, faham lagi? Untuk hijau kan dah muat. Untuk suami dia. Faham? Kerana apa? Kerana orang laki-laki suka tengok kalau rambut isterinya itu tidak putih. Tahu tak? Kerana dia jadi semangat. Tak? Ada biasa perempuan umur 55 dia mari putih. Putih sini sikit, sini sebelah, macam tupan andung. Tak? Kalau kita orang bini tu muda, okey, faham? Lepas tu kalau yang rambut-rambut uban 55 tu, 60, makcik-makcik muslimat kita dye lah. Inaikan dia. Untuk apa? Untuk suami. Suami bila tengok rambut ubang, dia jadi tak best. Betul tak? Rambut ubang, kembang gantung pula tu duduk rumah. Tak, muka dah lauduh. Rambut pula ubang. Jadi tak semangat tengok. Tapi kalau dia dyekan balik, Tok Imam tengok power. Tok Bilal tengok pun seronok. Lepas tu kita tengok Tok Imam kan umur 60, Tok Bilal umur 55, pengurusi 62, Cik Usaha 59. Dia orang ni tak, walaupun lepas sembahyang Isya tak balik ke rumah. Dia orang relax sembang lagi di masjid. Pasal apa? Pasal bini semua berubang. Lepas tu ustaz muda-muda kalau jadi imam, wirid pendek. Tahu tak? Ustaz muda-muda kan, balik Jordan, balik Mesir, balik Maghribi kan. Ustaz baru umur 29, 28, 27, bini 24. Mana masih menjaga keterampilan. Pendek ke? Wirid pendek ke? Bom. Nampak? Tapi kalau tak imam tua, 10 suku duk sembang ke luar tu. Kata dah, Tok Imam mu tak apa, balik malam-malam lewat, bini mu tak kata apa. Darah cetok. Gitu. Bang, maknanya Tok Imam tengok berubang, tak seting tau. Jadi kita warnakan balik untuk tarik perhatian suami kita. Kena balik. Tok Bila tengok bini, Allah, celuk rambut baru. Tok Bila tarik mic bang di rumah. Tapi janganlah color rambut keluar pula. Free hair tak tudung. Faham? Tak boleh lah. Allah suruh tudung. Faham? Bila kita tak buat yang Allah suruh, masuklah api. Faham? Dia kaedah dia gini. Bila Allah suruh, syaitan larang. Bila Allah larang, syaitan suruh. Allah larang minum arak, syaitan suruh. Faham? Allah larang judi, syaitan akan suruh judi. Allah suruh sembahyang, syaitan larang sembahyang. Allah suruh pakai tudung, syaitan larang. Faham? Jadi siapa yang tak mau pakai tudung, dia adalah anak buah syaitan. Faham lagi? Tak peduli siapa-siapa. Allah yang suruh tak? Yudnina alaihinna min jalabibihinna dzalika an yurafna wa afala yuzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Ndaklah Allah kata kamu letakkan kain nama tudung ke nama jilbab ke, pandailah tudung kepala kamu, aurat kamu, lalu tertutuplah rambut kamu, kepala kamu, telinga kamu, leher kamu, tekak kamu, belahan dada kamu, bentuk buah dada kamu dari dipandang. Kalau kamu tak tutup, kamu seperti perempuan-perempuan jahiliyah yang kafir menyembah berhala. Soalan seterusnya. Abu kerja di kejabatan kerajaan. Waktu kerja, dia buat kerja sampingan, dapat duit saku, membuat kad jemputan. Abu menggunakan kebenaran komputer di pejabat beliau, namun demikian tidak menjejaskan pekerjaan asal. Bagaimana dengan wang yang diperoleh oleh Abu? Baik, Abu ni dia kerja jabat kerajaan, masuk pukul 9, balik pukul 5. Dalam kerja pejabat, dia buat pula dengan komputer pejabat apa semua untuk buat design kad jemputan kahwin. Tapi kerja dia dengan kerajaan tidak terjejah. Okey je. Apakah halal pendapatannya? Jawabnya, tengok pada terma. Ada tak perjanjian dia, ada pak larangan daripada pihak majikan dan sebagainya. Jadi komputer kita, hak orang bayar kita guna untuk buat kerja kita, cari duit untuk kita. Kalau pada basic, tak boleh.
Kita kena buat komputer kita, elektrik kita. Itu elektrik rakyat. Tahu tak? Bila Sayyidina Umar didatangi oleh anaknya Abdullah bin Umar untuk berjumpa, nak bercakap dengan ayah sekejap. Sayyidina Umar masa itu jadi presiden lah, khalifah. Saya mau tanya, ini urusan keluarga atau hal negara? Kalau hal negara, tak ada masalah. Dia kata urusan keluarga. Lalu Sayyidina Umar tiup pelita jadi gelap. Pasal pelita itu minyak kerajaan. Faham lagi? Ini contoh keadilan. Nah, soalan seterusnya. Macam mana nak jaga rumah supaya tidak dimasuki iblis dan syaitan? Banyak sebab yang kita boleh halau syaitan. Antaranya ialah kita selalu membaca Quran. Antara surah yang sangat menyebabkan syaitan takut nak masuk, surah Al-Baqarah. Nabi kata inna syaitan la yadkhulul baitan tuqra'u fihi suratul Baqarah. Atau kama qala. Sesungguhnya syaitan iblis tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibaca dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Jelas situ. Faham? Kita bongok beli ikan puyuh. Beli ikan puyuh. Faham? Anak tanya, mak, apa pasal beli ikan puyuh dalam rumah? Mak dia kata syaitan tak masuk. Bodoh mak. Orang duk mengajar agama, mak tengok Hindustan. Tu jadi jahil siapa kemampu. Betul tak? Tu boleh tahan ikan puyuh. Ikan puyuh mana pula syaitan takut? Mumpul ikan tenggiri dia masuk lagi. Faham? Atuk dia lagi teruk. Atuk dia letak tahi besi. Faham tak lagi? Yang orang buat keris tu, kecil-kecil tu, buku dalam kertas apa letak atas benda. Apa pasal atuk letak tahi besi atas benda pintu? Oh, iblis tak masuk, kata atuk. Atuk tu iblis dah. Faham lagi? Faham apa? Ni tak mengaji hadis. Jelas dah kan? Yang tak masuk bukan tahi besi. Baca surah Al-Baqarah antaranya. Nah, baca kuat. Baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi-bagi contoh. Kita nak pergi kerja, baca kuat. Dalam rumah bagi dengar sampai ke dapur, sampai ke pintu depan. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Satu muka okey dah. Banyak lebih baik. Soalan seterusnya. Bagaimana penyebaran hadis palsu boleh menjadi semakin meluas kepada umat Islam? Dengan sebab jahil. Faham? Kita ni jahil, umat jahil. Jahil pula, jahil murakkab kita. Jahil ada dua, jahil basi, jahil murakkab. Jahil basi zaman dulu 80-an, 90-an. Dia jahil, bila orang nasihat dia tak lawan. Pasal dia sedar, dia jahil. Faham? Sekarang zaman jahil murakkabun. Jahil dua kali jahil. Jahil yang bersusun. Dia jahil tapi dia tak perasan yang dia tu jahil. Faham? Lepas tu dia nasihatkan ulama'-ulama'. Dia ajar tuk guru. Dia jahil. So pendek je. Oh, ulama' dia ajar balik. Saya rasa Imam Syafi'i tak faham dalam masalah ni. Hodoh. Mau ingat PI ke apa? Betul tak? Jahil murakkab. Betul tak? Ulama'-ulama' dia ajar lagi sekarang. Dia tak sedar ke diri. Jadi susah. Apakah hukum main seruling? Ulama' setengah kata haram, setengah ulama' kata harus, setengah ulama' kata tengok. Berkait dengan meninggalkan kewajipan. Dia muzik ni gitulah sampai mati pun tiga ni. Kita duduk ngaji kitab-kitab fatwa, kitab fiqh muqarrah pun tiga ni jawapan ulama'. Pertama, haram dah ke alat-alat muzik. Yang kedua, semua boleh. Tak ada kaitan. Faham lagi? Yang ketiga, tengok dulu. Kalau sedikit bermainnya dan tidak ada di sana arak, benda-benda yang haram, maka tidak lagi haram. Faham? Jangan balah benda-benda lagu ni. Nanti tanya, apakah hukum isteri paksa suami kahwin lagi? Isteri dia paksa dia kahwin lagi. Saya pernah kena benda ni sekali dalam hidup lah. Lepas semayang, ada orang laki-laki tunggu kat masjid, pintu masjid. Dia tunggu, dia kata, ustaz nak minta tolong buat air semayang hajat. Hajat apa tu? Air ni isteri saya, dia baru ni dia pergi reunion. Dia jumpa kawan lama. Dulu isteri saya tingkatan 5, kawan lama dia tingkatan 4. Dia sangat rapat. Tapi isteri dia ni, kawan dia lama ni belum kahwin. Mana? Jadi dia nak berkawan lagi, dia nak saya kahwin dengan kawan dia ni biar jadi madu. Saya tak nak. Jadi nak buat air ni biar bini saya minum, tak jadi suruh saya kahwin. Pula dah.
Orang lain nak bagi bini suruh kahwin, dia tak nak kahwin. Faham tak lagi? Betul tak? Nah, itulah contoh. Nah, orang perempuan. Orang perempuan, sebab itulah kalau dia berkasar dengan kita dalam bab ni, jangan marah. Bab lain memang kita marah. Kalau isteri kita suara tinggi dengan kita sakit hati tak? Sakit tak hati? Sakit tak? Isteri kita maki kita, marah tak kita? Marah. Tapi ada kalanya kalau isteri kita suara tinggi, dia rekah kita tak marah. Contoh dalam bab suruh kahwin. Abang! Apa dia ya? Marah-marah ni. Abang ni cakap pembohong. Dulu abang cakap dengan saya, kahwin dengan saya 3 tahun nak kahwin seorang lagi. Kenapa? Tak tunai. Marah tak kita? Marah tak? Tak. Nah, tu orang laki-laki. Nak? Adakah wajib kita ikut hukum faraid dalam harta pusaka? Wajib lah. Faham tak? Allah kata orang ni 1/8, orang ni 1/6, orang ni 1/4, orang ni 1/2, orang ni 2/3. Mu ingat boleh pilih-pilih ke? Faham? Bukan main totok pula. Faham? Ini hukum Allah. Tilka hududullah. Faraid termasuk hudud. Wajib. Faham? Jangan main-main. Tak ada pilih. Allah Rasul sudah tetap, tak ada pilihan. Yang belum tetap, tu ada pilihan. Nak? Boleh pakai usul fiqh, pakai tengok fatwa dan sebagainya. Tak? Kalau dah sudah hukum jelas dalam Quran hadis, tak ada fatwa. Nak? Kena ikut hukum faraid. Nah, bumi ni milik siapa? Kena faham tu. Jangan kita bodoh sangat. Bumi ni siapa punya? Allah. Langit? Dah. Tu yang kita tak reti pasal tu. Kita tak sedar bahawasanya bumi ni Allah punya. Bila bumi Allah punya, siapa yang layak meletakkan hukum? Allah ke kita? Kita naik kereta orang. Mana kita kena ikut? Peraturan kita atau peraturan tuang kita? Ada? Ada bodoh kan? Dia tak ada kereta, kita bagi tumpang pasal nak kita tengok bini dia sakit nak bersalin. Faham? Kita kesian. Dia masuk kereta kita, kaki kiri letak tak ada sebab dengan kasut-kasut. Bau buka cermin gitu. Kita marah tak? Kita kata, "Hei, jangan buat gitu." Kaki kanan letak atas tekuk kita. Faham? Lagi kita marah, kita halau dia. Faham tak? Kita terpaksa apa buat gini? Kurang hajar. Kereta saya. Faham? Kena ikut peraturan saya. Hei, ini kasut saya, dia kata. Saya beli. Kok suka saya. Memang kita tampar budak ni. Betul tak? Begitulah keadaan manusia yang tumpang duduk bumi Allah. Mereka kata saya tak setuju dengan hukum Islam. Faham tak? You think this land is belong to your grandmother? Faham? Mau ingat bumi ni hak tok mu? Faham? Tak ada orang wirid, seluruh dunia wirid lepas pada semayang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa makna dia? Kita tak tahu makna. Wirid dari muda sampai masuk kubur. Benda makna dia. Kepunyaan Allah 7 lapis langit, kepunyaan Allah 7 lapis bumi. Orang lain tumpang duduk, Rusia tumpang duduk, Amerika tumpang duduk. Faham tak? Perancis tumpang duduk, Belgium tumpang duduk. Tumpang Anda faham? Soalan seterusnya. Seorang perempuan dewasa tak pakai pakaian menutup aurat sebab bakal suaminya beranggapan dia belum sedia kerana dia belum berilmu lagi. Baik. Bini dia perempuan dia nak kahwin, suami dia pun nak kahwin lah, bakal suami. Jadi bini dia ni nak tutup aurat, nak pakai kain betul-betul. Suami dia kata, jangan tutup aurat lagi. Saya masih belum bersedia menjadi suami bagi orang yang tutup aurat. Kerana saya belum ada ilmu. Jadi isteri dia tak pakai lagi kain lah, tak pakai seluar, pakai baju je. Boleh gitu? Dia tutup aurat bukan bagi orang alim. Bang, untuk manusia. Faham tak ke? Bukan untuk orang alim. Kalau orang alim je wajib tutup aurat, kesian orang jahil. Telanjang habis ya, pok leh, pok ngoh, pok de. Kotek-kotek, angry bird. Betul tak? Pasal apa awak telanjang saya tidak alim. Oh, halal, okey. Gitu. Tutup aurat biasa apa? Bukan kerana alim. Faham? Bila kita sudah baligh, wajib tutup aurat. Nak?
Aurat-aurat ni anggota yang wajib tutup. Bukan anggota yang orang alim saja wajib tutup. Faham? Siapa wajib tutup? Akilun balighun. Sudah akal tidak gila, umur sudah sampai. Bukan kait dengan alim tak alim. Faham? Jadi apa pendapat Ustaz bakal suami macam ni? Nak tunggu atau babai saja? Jawabnya, berilah amaran terakhir. Faham lagi? Saya berkahwin dengan awak, bukan kaitan saya dengan awak. Saya dah belum kahwin pun wajib menutup aurat. Belum kahwin tak tutup aurat, Allah tanya ibu bapa. Tak boleh jawab, go to hell, dalam api. Lepas kahwin, Allah tanya suami pula. Allah akan tanya, Allah kata dalam Quran, muru auladak. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai suami, jaga dirimu dan binimu, jangan bagi masuk neraka. Antara yang Nabi kata akan masuk neraka, perempuan tak tutup aurat, walau bini raja, walau bini rakyat. Faham? Dalam Quran. Ada orang netizen dia kata, Ustaz ni melampau. Dia ingat syurga neraka hak dia, nak menetapkan orang gitu begini. Faham? Bukan saya yang kata. Yang katanya Rasulullah. Nabi kata, simpani min ahlin nar. Dua golongan ahli neraka. Min ahlin nar. Ahli mana? The member of the hell. Faham lagi? Betul tak? Orang biasa-biasa lain. Kalau sebut ahli, bukan biasa-biasa. Faham lagi? Tak. Kalau orang berhenti kadang-kadang dia tengok ada meja snooker, dia tak pernah main. Dia main suka-suka. Tu kan ahli. Ahli ni yang ahli kelab. Setiap hari dia datang main. Ni Nabi kata, sinfani min ahli nar. Dua golongan ahli dah masuk neraka. Saya sebut yang pertama. Yang kedua. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asni batil bukhti. Yang kedua, yang ahli neraka, orang perempuan tapi mereka tak tutup aurat. Suka tengok orang tengok pada dia, macam-macam hal dia buat, terpandang-pandang macam-macam gaya. Ni aerobik. Nampak? Aerobik. Di khalayak ramai. Betul tak? Satu lagi benda joget tu. Zumba. Zumba ni daripada perkataan zombie. Zumba, perempuan pakai ketat-ketat di khalayak. Boleh zumba, boleh aerobik, tapi tertutup perempuan saja. Tidak ada mata laki-laki yang ajnabi melihat. Itu Islam. Faham? Jangan pilih yang lain. Pilih yang lain, masuk neraka. Tak ada pilihan kita ni. Ni zumba khalayak ramai. Senang aerobik khalayak ramai. Konon-kononnya untuk kesihatan. Tapi sudah melanggar peraturan. Laki-laki nampak tak bentuk badan? Nampak bentuk perut, pakai fit. Faham? Bentuk perut, bentuk paha, bentuk punggung, bentuk kopek. Habis nampak. Betul tak? Aerobik ni nampak big. Ke tak betul? Dah. Ini yang Nabi janjikan. Ahli neraka. Hak lepas-lepas istighfar. Astaghfirullahalazim. Allah ampun. Ni nak lawan lagi ustaz. Nak lawan lagi dia. Apa salah istighfar? Allah ampun. Allah tak ingat buat dosa lepas. Faham? Ampun lah. Ya Allah, maafkanlah aku. Dulu aku kaki aerobik. Faham tak? Allah. Tapi kalau orang yang takut, dia akan berhenti. Bila dia akan takut? Kalau dia beriman. Orang yang beriman. Beriman makna percaya. Orang percaya baru takut. Kalau kita khabar di bawah pokok tu, tepi kubur tu ada hantu. Orang yang percaya, dia takut tak? Dia takkan lalu. Pasal dia percaya. Orang tak percaya, dia tak ada takut. Tak, dia akan lalu. Sebab tu orang yang percaya, dia akan takut untuk pakai pakaian ketat-ketat dia dak aurat lagu ni. Betul tak? Jadi yang ramai yang masih lagi buat, mereka tidak takut kepada amaran Allah di akhirat. Kenapa mereka tak takut? Mereka tidak beriman. Betul tak? Berat-berat ni. Kalau laki-laki tengok, seronok. Jogging pagi hari minggu tak kerja. Hak jenis senang tepi kat taman-taman. Betul tak? Hak umur 14 okey ya, punggung cek tak nampak kan? Hak 41 punggung macam besen basuh. Sebelah. Kita belakang tok siok.
Subhanallah, 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 subhanallah. Pagi-pagi tengok punggung, alhamdulillah, alhamdulillah. Punah kanah habis. Betul tak? Ada. Majlis maksiat habis. Nak turun bala Allah bila-bila masa dia. Nah, soalan seterusnya. Allah Rabbi. Apakah tindakan bapa ibu bapa beragama Islam betul dari segi syarak melarikan anak di bawah umur dengan tujuan menyelamatkan akidah? Gini, kalau berlaku perpisahan antara pasangan dan salah seorang yang murtad, maka hukumnya wajib anak itu diserahkan pada pasangan yang Islam daripada awal sampai kiamat. Itu hukumnya. Kitab mana pun fiqh begitulah. Soalan seterusnya. Ada dalam Quran tak? Ada dalam Quran menceritakan, hadis menceritakan suatu perkara tertentu akan berlaku tetapi atas dasar berusaha dan ikhtiar. Kita cuba dengan daya upaya perkara itu tidak berlaku lagi. Contoh pergolakan di Timur Tengah. Sebagai orang Islam dan negara Islam cuba menyelesaikan atau meleraikan perubahan itu. Adakah itu dianggap menentang takdir? Jawabnya, kalau kita nak menyelesaikan satu masalah itu bukan menentang takdir. Hidup kita dua ini, akidah dan syariat. Akidah saja tak ke mana, syariat saja tanpa akidah kosong belaka. Akidah dan syariat, kepercayaan kita, akidah, segala-galanya telah ditentukan oleh Allah. Syariat berusahalah baru jadi cantik. Faham tak lagi? Jangan salah pula, tapi ingat, bila kita berusaha kena tawakal. Yang menjayakan Allah, kita hanya berusaha. Nak pegang balik sebalik pada akidah. Akidah kita sudah menetapkan, i'tikad kita. Nah, Allah telah menentukan segala-galanya daripada azali. Comel pegangan. Tapi kita berusaha. Kenapa? Itu syariat. Allah juga perintah kita. Kalau kita hidup, teruskan berusaha. Mati tak ada berusaha. Nah, tapi bila kamu sudah berusaha, balik semula kepada akidah, tawakal pada Allah. Nampak? Allah saja yang boleh menjayakan biiznillah. Maka kita hidup atas konsep Masya Allah. Jadi comel. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa Allah kehendak berlaku, apa Allah tak kehendak tidak akan berlaku. Kita terus kena buat. Faham tak lagi? Soalan seterusnya. Apakah hukum berdoa? Kita aminkan doa dan kita tak faham makna doa. Jawabnya, setengah ulama kata makruh berdoa dengan apa yang kita tak faham. Jadi kalau kita berdoa, faham-fahamkanlah. Lebih-lebih lagi bacaan dalam semayang. Sebab tu ustaz-ustaz kita buat buku-buku kecil, harga RM5-6, terjemahan bacaan dalam semayang. Dari takbir sampai salam. Ni Arab, ni Melayu. Ni Arab, Melayu. Tak beli juga, RM4. Maybe 44,000 beli. Nah, lepas sampai ke mati, ada orang semayang 40 tahun dah, dia tidak dapat menerangkan, menterjemahkan apa makna Rabbi fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'ani sampai mati. Betul tak? Ni masalah. Apa salahnya? Kita ni sebagai orang Islam boleh tahu apa makna Allahu Akbar, takbir, apa makna Allah Akbar, walhamdulillah katsira, apa makna wajah tu wajhi lillazi fatara samawati wal ard, apa makna aku baca subhana rabbiyal a'la wa rabbil azim, apa makna rabbi pilih, apa makna at-tahiyyah. Kalau kita tengok betul-betul buku tu terjemahan, insya-Allah sebulan hafal. Buku tu kita hadiah kat orang. Tapi kita tidak bermula. Betul tak? Betul kan? 30 kali pergi ke Mekah pun masih tak reti nak terjemah Melayu benda makna wajah tu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Itu kelemahan kita. Bila kita tak dapat menterjemahkan apa yang kita baca, macam mana kita nak bawa hayati benda itu selepas daripada kita sembahyang. Jadi sebaik-baik kata Imam Nawawi, biarlah doa itu kita faham. Walaupun kita tak boleh faham terjemah secara terperinci, cukup dengan secara ijmal, cara borong pun sudah memadai. Ni tak tahu orang doa apa, tak tahu. Dia membaca, aku pun tak tahu. Takut silap, minta yang salah. Nah, biar faham. Tu yang kadang-kadang tu suami dah berdoa 5 tahun. Bila Allah perkenankan doa, berbalah suami isteri. Padahal isteri yang tukang kata amin. Bila sembahyang jemaah, suami selalu kata Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan. Contoh, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku isteri yang kedua yang cantik manis. Bini bodoh di belakang, amin, amin belakang. Lala 5 tahun kahwin baru.
Bini mengamuk. Ya awak amin dulu. Betul tak? Jahil punya pasal tu. Apa makna amin? Allah mastajib lana wa la tughayib raja'ana. Ya Allah, perkenankan apa yang suami aku minta ni. Janganlah kau sia-siakan apa yang dia minta pada malam ini, ya Allah. Tu bini kata. Faham? Jahil. Dia duduk belakang tu imam, belakang amin. Ya, pergi tahlil pun amin. Yang penting dengar tu kul dimakan. Tu tahu mereka. Apa makna kul dimakan? Ada makan. Dah. Adakah mana-mana mazhab yang empat membolehkan kita berkahwin dengan pasangan kita yang bukan Islam tanpa pasangan kita meluk agama Islam? Dalam ahli sunnah wal jamaah dua saja. Satu mengatakan boleh kahwin. Tetapi ingat, Yahudi dan Nasara min Bani Israel, bukan orang murtad. Kalau Indonesia dulu dia orang Islam, mari Belanda ikut Belanda jadi murtad. Tu kan Bani Israel. Faham lagi? Bani Israel keturunan dia sampai kalau kita silah, kita nasabkan Yahudi ni, Nasara ni sampai kepada keturunan Nabi Ishaq. Faham lagi? Yang tu boleh kahwin, mereka belum masuk Islam, suami Islam boleh. Kenapa? Kerana ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki memimpin orang perempuan, maka diharapkan mudah isteri itu memeluk Islam. Faham? Tapi Bani Israel keturunan Nabi Yaqub. Faham lagi? Bukan sebarangan Yahudi Nasara, bukan Yahudi Brazil yang kulit hitam. Tu bukan. Itu asal orang tak ada agama. Faham? Masuk Yahudi, itu murtad. Kenapa Islam membenarkan kahwin lebih daripada satu? Sebagaimana kita dibenarkan memiliki lebih daripada satu kenderaan. Kenapa orang pakai dua kereta? Padahal dia seorang, boleh ada naik dua-dua? Tak boleh, faham? Ada kerana keperluan, ada kerana minat, ada kerana dipaksa oleh kawannya yang jual kereta. Faham lagi? Betul tak? Jadi kahwin ni apa sebab? Kahwin ini untuk beberapa sebab. Sebab besarnya ada 7. Antaranya faedah terbesar ialah zuriat. Faham lagi? Jadi kalau orang tu berkahwin dapat tadak zuriat, dia kahwin yang kedua. Cantik tak? Cantik kerana zuriat. Betul tak? Sebab Nabi suruh kita ramaikan anak. Tak kira mau orang Jelebu, orang Tampoi, orang Parui, orang mana, biar ramai anak. Kalau boleh bini kita 2 tahun 3 kali beranak. Kalau boleh ambulan duduk dalam pagar rumah kita, tak lari dah. Faham? Tunggu yang hantar. Faham lagi? Sebab apa? Nabi kata inkahul waluda alwaduda. Kahwinlah perempuan yang banyak beranak. Nampak tak itu? Kahwinlah perempuan-perempuan yang jenis kalau kita kahwin dia nanti dia beranak ramai. Maknanya keturunan yang ramai anak. Faham lagi? Fa ini mukasirun bikumul umam yaumil qiyamah, kerana aku rasa bangga kalau aku jadi nabi yang paling ramai umat pada hari kiamat. Kan jelas kan tu? Nah, nanti antara orang berkahwin lebih pada seorang. Nah, ada kalanya kerana dia itu nak membuat kebaikan kepada anak, anak tiri dan sebagainya. Ada kalanya dipaksa oleh isteri, macam soalan tadi. Isteri dipaksa kahwin lagi, ada tadi soalan. Betul tak? Ada kalanya kerana nak menunjuk hero. Seorang pun tak layak nak kira dia. Oh, nak tunjuk hebat, kahwin ramai. Ni yang pening. Kahwin 2 nak tunjuk hebat. Ingat siapa nak tunjuk hebat, cakap besar kahwin 2, bangang namanya. Faham tak lagi? Tak ada hebat. Yang hebat, inna akramakum indallah atqakum. Betul tak? Yang hebat ialah yang banyak takwa di sisi Allah. Okey? Bini 1, bini 2, bini 3, bini 4, tak ada bini, 5 golongan. Manusia ni 5 golongan dia. Bini 1, bini 2, bini 3, bini 4, tak ada bini. Faham tak? 5 ni ya. Semua ni hamba Allah Taala lagi. Tidak ada kelebihan dengan sebab berkahwin atas satu sama lain. Faham lagi? Soalan seterusnya. Dah molek tak kalau kahwin 2? Molek tapi susah. Apa yang susah? Sakit telinga. Pasal apa? Pasal kalau kita dengar radio, speaker 1 kurang baik. Kalau 2 lebih baik. Itu enak namanya. Faham tak? Kalau 1 dipanggil mono. Nah, kalau 2 dipanggil stereo. Itu lagu okey. Ting tak ting tak ting tak ting okey lagi. Tapi kalau bini kita sebaik-baiknya jangan stereo. Cukup dengan mono. Itu pun sudah menyakitkan hati. Tahu tak? Faham tak? Popet. Sedap tak lagu tu? Tak sedap. Lagu sedap lah lain. Itu muzik.
Kalau mono memang tak best. Tergaduk, boring dengar lagu. Kalau dua, tergaduk. Nak sedap lagi tiga, tergaduk. Bang, tapi kalau bini dua jam. Bang, BT 200, bang, BT 400, bang, BT 300, kita pun lari. Batu kau banyak mengajar jauh-jauh daripada rumah. Faham tak? Lari daripada bini. Soalan seterusnya. Adakah berdiet cara vegetarian itu bertentangan dengan ajaran Islam jika tanpa sebab yang menasabah seperti faktor kesihatan dan sebagainya? Kalau dianjurkan oleh doktor yang mahir, hukumnya harus. Kalau terikut-ikut dengan golongan vegetarian, hukumnya tidak boleh. Nah, kerana vegetarian bukanlah contoh kehidupan kita. Contoh kehidupan kita, laqad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW. Nabi makan daging tak? Makan. Vegetarian tak makan daging. Faham lagi? Jadi bertentangan dengan Nabi Muhammad. Nah, soalan seterusnya. Adakah demokrasi yang diamalkan oleh kita selama ini bersesuaian dengan syariat Islam? Tidak sesuai. Adakah semua ahli kubur dibakar Madinah ahli syurga? Jawabnya, Allah yang lebih mengetahui. Nah, apakah senjata ampuh kita dalam berdakwah pada orang yang bukan Islam? Iaitulah dengan ayat-ayat Quran. Nabi baca ayat Quran. Jumpa dengan Hercules, Nabi baca ayat Quran. Nah, Nabi sampaikan dalam surat kepada pemimpin Parsi juga ayat Quran. Kerana ayat Quran itu kalam Allah. Kalam Allah muqaddamun ala kalamin nas. Kalaman Allah lebih dulu pada setiap masa atas kalam-kalam manusia. Soalan seterusnya. Apakah boleh kita menjawab salam bila orang bukan Islam? Nabi kata kalau orang kafir beri salam kepada kamu, jawab begini, wa'alaikum saja. Okey? Itu pendapat yang paling kuat. Wa'alaikum. Orang kafir mari kita kan, orang Rusia, orang Israel, assalamualaikum dia kata. Kita wa'alaikum. Cukup. Sesuai dengan hadis. Faham tak ke? Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar, itu yang paling baik. Soalan seterusnya. Apakah hukum bersukan bagi wanita? Jawabnya boleh. Bersukan itu kan riyadhah. Riyadhah itu baik. Bang, tetapi kena jaga peraturan. Islam ialah peraturan. Kristian ialah peraturan. Buddha ialah peraturan. Peraturan apa? The way of life, peraturan hidup. Siapa yang hidupnya ikut panduan-panduan Buddha, orang itu beragama Buddha. Siapa yang hidupnya ikut peraturan Kristian, beragama Kristian. Siapa yang hidupnya ikut peraturan Islam, beragama Islam. Agama bukan maikat, agama bukan IC. Faham tak ke? Agama bukan tulis di surat beranak. Agama yang kita amalkan sebagai peraturan. Nampak? Jadi ikut peraturan Islam. Antara peraturan Islam menutup aurat. Jadi kalau kita ahli sukan, bersukan itu pada basicnya adalah riyadhah. Riyadhah itu dipuji syarak. Tetapi kalau patuh ajaran Islam. Kalau dedah aurat, patuh tak? Sudah derhaka pada Allah. Itu bukan riyadhah, itu berjadah namanya. Soalan seterusnya. Apakah boleh ibu bapa tidak adil dalam pemberian pada anak-anak? Tidak boleh. Nabi larang begitu. Nah, kalau kita nak beri sangat, jangan bagi nampak. Berasa hati anak-anak. Faham lagi? Ada orang disayang hak busu saja. Ambil hak busu tu lah, bagi duit, bagi apa hak tu, tak bagi, tak layan dan sebagainya. Sedih hati anak-anak. Faham lagi? Ibu bapa yang baik tak akan lakukan begitu. Soalan seterusnya. Kenapa dalam selawat atas Nabi cuma sebut nama Muhammad dan nama Ibrahim sahaja? Jawabnya, kalau sebut semua Nabi, letih kita. Semayang mungkin mengambil masa dalam 2 hari, semayang subuh saja. Sebab Nabi semua sekali sekati 204,000. Sekati 204,000 dalam kitab-kitab lama kan. Maknanya 124,000 orang. Mu nak sebut 124,000 orang, berapa hari habis? Tahu tak? Ni nak suruh sebut semua jam. Nah, sebab tu kita kata tadi dalam kata-kata aluan tadi. Dan yang dimuliakan pengurusi majlis, seluruh sah kepimpinan Haji Jawatan Kuasa Surau dan muslimin muslimat. Tak, kenapa ustaz tak sebut semua kami yang datang dari jauh? Cik Muhammad bin Rosli daripada Tampin. Cik Idris, Allah Rabbi, malam ni dalam tak ada 1,000-2,000 orang. Ni tak start lagi kuliah. Duk sebut nama lagi. Betul tak? Dalam habis nama wallahu a'lam. Betul tak? Jadi panjang tak tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Adam. Allah banyak. Dah 124,000 orang semua kali. Nak? Bayang 3 minggu sembahyang subuh. Tok imam tak sembahyang terus.
Benarkah Wahabi itu rekaan Yahudi yang bertujuan memecah belahkan umat Islam? Yahudi bukan reka Wahabi. Yahudi ini mengambil benda-benda yang boleh dilagakan umat Islam, supaya umat Islam ini tidak ada kekuatan. Antaranya ialah isu-isu tentang perbalahan dengan Wahabi. Itu mainan Yahudi. Soalan seterusnya, mengapa Islam melarang isteri berkahwin lebih dari satu dalam satu masa? Baik, dia kata kalau orang laki-laki boleh kahwin dua, kenapa perempuan tak boleh kahwin dua? Baik, kalau laki-laki kahwin dua, 4 orang bini sekalipun, anaknya beng suami. Tapi kalau ada 4 suami, nak beng siapa? Ben Laden? Ke beng apa? Nak beng apa? Tahu tak? Hidung macam suami pertama, dahi luah macam suami kedua, telinga besar macam Superman dari ketiga, isteri ketiga. Faham? Tekuk pendek macam suami keempat. Nak beng apa? Beng 1, 2, 3, 4 gitu. Mas'alatun. Betul tak? Soalan seterusnya, Islam larang sembah berhala, tapi kenapa orang Islam semayang sembah dinding Kaabah? Bila masa pula sembah dinding Kaabah? Mabuk ketung ke ni? Faham tak lagi? Dengar baik-baik. Kalau orang kafir, berhala dia di sini, belah kanan, okey, kiri awak lah, jadi dia letak situ. Sebelum dia mari kerja kat kontrak, ramai-ramai pergi sembah situ. Nak, betul tak? Berhala. Contoh tak orang kafir? Okey, esok kita ambil berhala tu malam, kita letak belah ni pula. Faham lagi? Kita alih akad tong berhala belah ni. Esok dia mari, disembah kat kosong tu ke kat berhala baru? Cik jawab kalau tak bodoh. Disembah yang tempat asal tapi dah kosong, atau pergi kat kepala dah pindah? Dia pergi tempat pindah. Itu sembah berhala, sembah batu. Faham? Ada pun orang Islam kalau ditakdirkan diangkat Kaabah malam ni, Rusia angkat dengan oleh kota besar, buat balik ke Moskow, Leningrad dan sebagainya. Orang tetap semayang tempat kosong tadi, kerana bukan batu itu arah yang disuruh oleh Allah dalam Quran. Betul tak? Soalan seterusnya, orang bukan Islam tidak benar masuk Mekah. Kalau masuk juga, apakah jadi? Kena keluar. Boleh tak pihak sekolah guna duit PIBG untuk support pelajar yang pergi lawatan, sedangkan sebagian pelajar lain tak pergi lawatan? Serta duit yang kita gunakan itu macam mana? Tengok atas terma syarat-syarat semasa mengutip derma tersebut. Terma tu berlain-lainan, kita tak boleh nak jawab. Kalau dikhususkan untuk satu masalah, tak boleh guna masalah lain. Contoh, dalam surau Darut Taqwa malam ini, kita buat kutipan derma untuk mangsa kebakaran yang berhampiran surau kita kemarin. Contoh, ada rumah terbakar seorang keluarganya. Maka semua duit yang dikumpul, walau banyak, kena beri ke dia. Tak boleh ambil separuh. Banyak sangat ni Tok Imam kata ni, sampai 40,000 ni. Jadi kita ambil separuh dah. Haram dah. Sebab sebut untuk rumah. Atau malam ini kita kutip nama untuk buat jamuan Maulidur Rasul, contoh. Wajib kena buat Maulidur Rasul. Kalau lebih nak gunakan untuk Surabaya api, haram. Ini fatwa ulama-ulama. Kena guna Maulidur Rasul tahun depan, sebab sudah sebut secara khususiah. Kalau sebut umum boleh. Soalan seterusnya, Allah Maha Pencipta. Boleh tak Allah cipta yang hebat seperti dirinya? Jawabnya, Allah buat benda yang, Allah tak buat benda yang mustahil. Allah buat benda yang harus saja. Mustahil ada yang setanding Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada suatu benda pun yang setanding Allah pada alam ini. Kalau ada, mustahil. Apa makna mustahil? Ma la yatasawwaru fil aqli wujuduh. Tidak boleh digambarkan benda itu berlaku, diterima oleh akal kita. Maka benda yang tak terima akal, Allah tidak menjadikan. Faham lagi? Adakah dikatakan orang itu buta jika tidak nampak benda yang tidak ada? Tak ada. Orang tak pergi buta lah tu. Buta ini tidak nampak benda yang ada. Jadi Allah tak buat benda yang tak ada, yang mustahil Allah tak buat. Itu bukan lemah. Faham lagi? Soalan seterusnya,
malaikat datang payung majlis ilmu. Tapi kadang-kadang malaikat tak masuk rumah ada patung atau gambar. Adakah malaikat datang majlis ilmu sekiranya ada gambar tergantung dalam sebuah ruangan yang terdapat majlis ilmu? Jawabnya setengah ulama kata sebut dalam tu rumah sahaja, maka tak masuk pejabat dan sebagainya. Setengah ulama pula kata tak kira rumah dan sebagainya, rumah itu kerana sebagai atas jalan kias sahaja. Yang kedua pula masalah tu, ada yang mengatakan gambar itu maksudnya patung, bukan gambar. Dan pendapat yang kuat gambar, kerana kias, kerana berdalil dengan hadis Nabi. Nabi ni masuk dalam rumah, sampai kat pintu rumah tak masuk. Apa? Ada langsir gambar burung. Rupanya Aisyah sudah beli di pasar malam di Mekah. Faham lagi? Letak langsir gambar burung. Jadi Nabi tak mau masuk. Tak mau masuk. Kata buang, malaikat tak mau masuk. Nah. Jadi kalau letak di masjid, gambar-gambar di dalamnya dengan hiasan gambar-gambar makhluk bernyawa, maka itu tidak baik. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun, ada timsilun, gambar yang bernyawa ataupun maknanya patung-patung. Tapi kalau ulama apa benda ni, Dr. Ali Jumaah Mufti Mesir, kalau gambar-gambar carta organisasi, ni imam, ni Bilal dan sebagainya yang letakkan di papan kenyataan, itu harus. Okey? Jangan buat depan imam Bilal 2 orang depan itu. Faham tak ni? Jadi tak comel kita semayang adat lagu tu. Soalan seterusnya. Saya beli keropok lekor di Terengganu, tuan kedai terlebih kira keropok. Masa beli saya tak perasan. Balik rumah baru perasan. Sampai di Negeri Sembilan dah pun. Baik. Jawabnya macam mana? Kita ada 5 minit saja lagi. Baik. Kita beli nasi lemak, kosong. Satu bungkus. Balik-balik rupanya 2 bungkus. Kalau hantar balik jauh, maka kita boleh makan dan ganti balik. Kita minta telur 1, dia terbagi 2 telur, boleh makan tapi kena ganti balik. Faham lagi? Kena ganti balik. Esok bila masa kita lalu kedai tu, kita tanya, tuan, hari tu saya minta telur 1, mata lembu, telur mata, tuan bagi saya 2, bang. Jadi saya dah makan, nak hantar balik jauh, bang, saya makan dulu takut rosak tak. Tuan kedai, tak apa, RM3. Bang, kena bayar lah. Faham lagi? Binang weh punya tokai kedai. Ingat tak apa bagi free. Itu masalah. Okey? Soalan yang nak habis dah lah. Tinggal muka yang last sekali. Bila tengah musafir sampai kat tempat dituju, boleh jamak dan qasar atau jamak saja yang dibolehkan? Jawabnya, tengok awak nak pergi lama mana? Daripada Negeri Sembilan. Nak pergi mana? Nak pergi Terengganu. Nak tengok jambatan baru. Nak pergi Terengganu. Lama mana nak pergi? Siapa yang dari Negeri Sembilan musafir nak pergi ke Terengganu, dalam perjalanan pergi boleh jamak qasar dalam jalanan. Kenapa? Kerana lebih pada 85 km. Seremban ke Negeri Sembilan 4 jam setengah. Okey. Balik pula dari Terengganu ke Seremban boleh jamak qasar kerana perjalanannya lebih 85 km. Okey, di Terengganu macam mana pula? Awak nak pergi lama mana? Siapa yang bertolak Negeri Sembilan niat qasar untuk duduk di Kuala Terengganu selama 3 hari atau 2 hari atau kurang lagi, maka dia tetap bernama musafir yang singgah di Kuala Terengganu, boleh jamak qasar. Tapi siapa yang dari Negeri Sembilan memang nak duduk di Kuala Terengganu 4 hari atau lebih, maka sampai saja selamat datang ke Kuala Terengganu, maka haram jamak, haram qasar, kerana dia sudah hilang nama musafir, namanya pemukim Kuala Terengganu. Faham tak? Angguk-angguk kan kat gini kena roti canai 2 biji, tak ingat pula. Soalan seterusnya. Pada bulan Ramadan terbuka pintu syurga, tutup pintu neraka, tapi belum masa untuk masuk syurga sebab belum terada di padang mahsyar. Apakah hukum hikmah tu? Pintu syurga terbuka, tertutup neraka. Baik. Dia kata kita mana masuk syurga lagi, belum kiamat. Kenapa Tuhan kata dalam bulan Ramadan buka pintu syurga? Lepas tu suruh tanya. Ni suruh mari malam ni. Tahu tak? Mari bodoh balik. Cerdik. Jangan tanya member-member pula. Dia terkawan aku kata. Kawan sama ulama mana? Kawan aku dah, dia jual kapetnya. Faham? Takut rosak habis akidah kita. Kata ulama-ulama yang mensyarahkan hadis, maksudnya Allah menggalakkan kita berbuat amal. Amal-amal ni jalannya ke syurga. Dah ditutup pintu neraka. Maknanya Allah nak menunggu taubat kita, istighfar kita dan sebagainya. Itu kinayah dipanggil. Cakap ni dia ada direct, dia ada straight, dia ada kinayah.
Bila Allah cipta manusia, malaikat tanya, kenapa nak cipta manusia yang bakal menumpahkan darah? Bagaimana malaikat boleh tahu future, masa hadapan? Tu suruh tanya. Nah, orang yang bertanya ni, dia paling banyak pahala, bukan tukang jawab. Okey? Sebab asbab dia bertanya, kita dapat maklumat. Jadi jangan malu tanya, walaupun soalan bodoh. Kata, tapi soalan bodoh, memang sebab dia bodoh. Bang. Tapi masa bertanya dia bodoh, lepas dapat jawapan bodoh lagi. Tak lah. Faham? Jadi macam saya jawab tadilah, bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, wahai malaikat, aku nak menjadikan makhluk di bumi sebagai pemimpin. Mana orang melaksanakan hukum Islam di bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Adakah kamu akan meletakkan satu lagi generasi makhluk yang akan melakukan kerosakan dan berbunuh-bunuh sama sendiri? Maksudnya bukan manusia tu. Malaikat tidak pertikai Allah. Malaikat ni la ya'sunallah. Mereka tak buat maksiat pada Allah. Mereka pertikai makhluk tu. Dia tak khawatir Allah, dia khawatir makhluk. Faham tak lagi? Yang sudah berlaku jin berbunuh-bunuh, melakukan maksiat. Jadi takut macam jin juga. Malaikat tak tahu lagi ni manusia ni jahat ke tidak. Takut macam hak jin dulu. Faham tak lagi? Soalan seterusnya macam mak dia lah, dulu kawan dengan budak jahat, jadi teruk anak dia. Jadi dah tak kawan dah, anak dia pun jadi baik dah. Anak dia kawan dengan orang lain pula seorang lagi. Mak dia tak tahu kawan dah. Mak dia bukan pertikai tu, takut kawan hak baru ni macam dulu. Padahal kawan baru ni orang baik. Soalan seterusnya. Faraid atas mati dibagikan pada waris tanpa persetujuan waris lain yang layak faraid. Contohnya duit K daripada SP, wife, anak-anak perempuan guna tanpa minta izin ayah si mati. Izin ayah si mati, abang si mati, apakah hukumnya? Baik, dia kata boleh tak harta faraid digunakan oleh waris sebahagiannya tanpa keizinan waris yang lain? Dengar baik-baik, harta faraid tidak boleh digunakan, mesti dibahagikan. Yang boleh guna ialah persetujuan semua waris. Faham lagi? Seluruh ni nak pesan orang Negeri Sembilan, kalau kita mati, contoh, kalau kita mati, 5 orang wajib dapat harta kita, selebihnya tak dapat. Faham lagi? Walaupun semua waris ada, 30 jenis waris semua ada, 5 je dapat. Okey? Dengar saya bilang ingat sampai mati. Kalau kita mati, siapa 5 golongan wajib dapat? Bini mak kita yang pertama, yang kedua ayah kita, yang ketiga bini kita, yang keempat anak laki-laki kita, yang kelima anak perempuan kita. Ini je. Macam-macam mana pun. Okey. Kalau kita muslimat perempuan mati, 5 juga wajib dapat. Yang pertama mak kita, yang kedua ayah kita, yang ketiga laki suami kita, yang keempat anak laki-laki, yang kelima anak perempuan ni. Faham? Jadi kalau untuk 5 orang ni nak guna harta ni si mati, dan kan ayah juga adalah waris. Pandai? Tak minta izin ayah, haram. Ni dia kata tak minta izin ayah si mati, haram. Mana boleh? Nampak? Jangan main-main. Walaupun harta tu suami kita, dia ada waris kan ayah dia? Ayah dia dapat tak? Dapat. Tapi kalau dia kata abang si mati, abang tak dapat. Okey, abang tak ada hak. Kita tak tahu apa kita ni. Minta panjang umur lah dengan Allah, biar sempat mengaji, ya jadi comel. Yang kedua sebelum akhir, Allah turun ke langit dunia, tapi Allah tidak ada tempat. Dalam kitab Matan Tahawi, maknanya Allah memang wujud bila makan. Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, mazhab ahli sunnah wal jamaah, fiqahnya bermazhab Hanafi. Dia kata Allah wujud tidak bertempat. Kalau Allah wujud bertempat, sama dengan makhluk. Di mana dia tu? Ustaz, Allah mesti ada tempat. Tak ada tempat, tak wujudlah kita. Tak wujudlah Allah. Mana tempat dia? Atas langit. Oh gitu. Dah kalau sebelum buat langit, Tuhan duduk atas apa? Sebelum ada alam ini. Alam ini baru ke qadim? Baru. Dah sebelum itu masa Allah seorang diri. Ada dah alam? Tak ada. Dah Allah duduk atas apa? Duduk di mana Allah? Awak kata kalau wujud mesti ada tempat. Faham tak lagi? Di mana Allah duduk? Terbabah habis dah. Cukup. Jangan duk soal dia lagu ni. Tidak ditanya di alam barzah Allah ada tempat atau tidak. Faham? Ayat-ayat mutasyabihat tak usah cara.
Serah kepada ulama-ulama, mereka akan menjawab. Faham? Kita orang awam. Nah, kita bukan ar-rasikh fil ilmi. Nah, Allah ini laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu seumpama Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, tiada sesuatu yang sebanding dengan Allah. Nah, itu dalam matan Tahawi, saya sebut matan Tahawi kerana matan ini dibangga-banggakan oleh golongan Wahabi dan Salafi. Nah, wujud bila makan tidak ada kait dengan jihatin sittatin. Tidak ada kait dengan 6 pihak, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, kita nak beriman Allah itu ada, Allah itu yang tidak binasa, Allah memberi rezeki, Allah yang hidup, tidak ada Allah duduk atas langit dan sebagainya. Faham? Soalan seterusnya. Soalan saya, jika perjalanan kita tak cukup 90 kilo, tapi keadaan perjalanan trafik sesak hingga kita terlepas waktu maghrib, adakah boleh kita jamak perjalanan? Jawabnya bukan jamak, solat lah. Kita jam atas jambatan. Tak boleh nak pergi, tak boleh nak river, nak ghostan, tak boleh. Terlentang lori trailer besar, terbalik lentang jambatan atas flyover. Langgar dengan apa benda ni, basikal. Basikal tu orang kata lari dah, hancur kepala lori. Faham lagi? Contoh. Jangan marah pula contoh. Nampak? Laisa minar rijal ma yaruddu 'alal misal. Bang, kalau awak contoh jangan lawan. Contoh. Accident lori besar, langgar basikal, hancur lori, duduk tengah jalan. Kita nak pergi tak boleh, undur tak boleh. Kalau ada wuduk sembahyang. Boleh ngadap kiblat? Tak boleh. Apa yang kamu hadap sah dah, tak payah qada. Bila tidak ada wuduk, dalam mazhab Syafi'i dia panggil solat hormat waktu. Dalam mazhab lain tak perlu solat lagi, tunggu sampai di rumah ambil wuduk. Kan senang tu. Nah, ni duk baloh. Baloh wudu. Hutang wajib dibayar walaupun 1 sen. Bagaimana jika orang kita berhutang, adakah itu adalah orang kafir? Orang kafir ada dua. Kalau kafir itu kafir zimmi, kena bayar. Kalau kafir itu harbi, tidak ada sah muamalat dengan mereka. Kerana harbi maknanya wajib diperangi. Jadi soalan tu soalan bertulis. Ini soalan yang ditanya orang. InsyaAllah saya akan jawab pagi esok. Ada kuliah pagi di mana tak tahu esok? Di Senawang. Tolong pegang. Bawa ke Senawang, tak apa bagi dia. Ada tak soalan lisan? 3 orang. Saya nak balik dah. Saksi? Boleh, perempuan itu kena 2 kali ganda. Kerana biasanya orang perempuan ini dia masalah. Dia kurang tepat. Dalil tengok kalau dia bawa kereta. Okey tak? Kalau laki-laki awak nak lalu, nak keluar simpang, laki-laki bagi tak? Awak keluar. Kalau perempuan, tu dia dah jawab. Faham tak? Dia problem. Lagi soalan? Ya, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Abdul Majid Awan, ahli Korea, ahli surau dan takwa. Ya. Cuma nak saya tanya satu kemiskinan. Sekarang banyak orang kita, khususnya orang Malaysia atau orang Indonesia, pergi daerah Israel. Sedangkan Israel sekarang dikuasai oleh Zionis. Apakah daripada pada pandangan Islam harus atau tidak kita daerah dalam keadaan sekarang? Terima kasih. Baik. Masalah orang Islam di arah Israel. Israel ini memang kafir harbi lah. Kafir harbi ni maknanya orang kafir yang merosokkan orang Islam, buat zalim antara orang Islam, khianat atau orang Islam dan sebagainya. Jadi tidak boleh kita nak katakan kalau kita masuk dalam bumi Israel jadi haram. Tak. Tetapi janganlah sampai kita masuk itu dipublish khalayak ramai sehingga menjadi fitnah. Kerana yang wajibnya kita, kafir harbi ini wajib kital, wajib peperangan. Tiba-tiba kita pergi meraih, berbuat baik dan sebagainya, itu sudah menyalahi konsep kafir harbi itu sendiri. Nampak? Jadi sebaiknya kalau kita masuk secara senyap, contoh ini sepadan Israel kita masuk. Itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai buat lawatan habis nak pergi tengok Israel, seolah-olah tidak ada rasa apa-apa, mereka sedang menzalimi umat Islam. Orang umat Islam ni kalbunian yashuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antara satu sama lain dan wajib bersifat dengan cemburu.
antara cemburu kita ialah sakit hati, itu wajib kerana mereka membunuh, mengganyang umat Islam. Faham tak lagi? Jadi tunjukkanlah yang kita ini juga termasuk dalam orang-orang yang cemburu dengan kejahatan Israel. Ini dibuat lawatan, tunjuk bergambar di Israel dan sebagainya. Itu perkara yang memberi fitnah ke atas umat Islam. Lagi soalan ada tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya Hashim Muhammad, tinggal di Senawang. Saya nak bukan satu hal pada Ustaz. Baru hari ini Anugerah TV, banyak program Anugerah TV, dia menyebut Quran kita kehadap Allah SWT, saya menang, bentuk hiburan. Apakah hukumnya Ustaz? Baik. Bila dia menang anugerah, dia kata Alhamdulillah. Gitu. Gitu. Betul tak? Menang anugerah, dia kata Alhamdulillah. Baik. Apa makna Alhamdulillah? Maksudnya segala pujian ialah milik Allah. Iaitu kita sebut ketika buat benda yang baik. Kalau benda yang maksiat, tak boleh. Dalam kitab Futuhat Syarah Azkar, haram kita menyebut Alhamdulillah pada perkara dosa. Nah, jika dia tentang menyanyi, okey, menyanyi. Kalau menyanyi ni ada yang harus, ada yang haram. Kalau menyanyi itu harus, Alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi kalau menyanyi itu haram, menggayakan badan, menggelekkan badan, melunakkan suara di depan laki-laki contohnya. Dan Allah kata dalam Quran, fala taqda'na bil qaul, jangan kamu lembutkan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Nanti jadi orang-orang ini rasa ada rasa syahwat dan sebagainya, haram buat lagu tu. Tiba-tiba Alhamdulillah. Yang menang pertandingan apa benda terjun papan anjal, pakai spender, Alhamdulillah. Dan kan dia melakukan maksiat. Sama macam orang yang curi ayam, curi lembu, sembelih bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal lembu itu lembu haram. Nah, jadi Alhamdulillah itu tidak diterima oleh Allah. Dan kalau ada niat nak bersenda-senda kan, tapi biasanya mereka tidak bersenda, mereka jahil. Kerana kejahilan. Ini batu ini masalah. Masalah sekarang ni sebab manusia ini di tempat kita tidak lagi masih ramai yang tak terdedah. Bahawasanya apa yang masuk dalam hiburan ini haram. Tapi yang ini harus. Ulama lagi kadang-kadang masih kurang memberi penerangan. Kalau sampai tahap ini haram. Tapi kadang-kadang kita dah ramai ustaz, tapi ramai ustaz yang play safe. Yang nak cerita tentang hal-hal lainnya, takut orang marah, takut dan sebagainya. Akhirnya orang dalam keadaan tak faham agama. Jadi benda tu tak boleh. Ambil nombor ekor Bismillahirrahmanirrahim 6302. Faham? Lagi soalan. Ustaz, apa dia semayang ikut tok imam kan? Semayang ikut tok imam? Ya. Jadi tok imam ni bila dibaca Quran, dia menangis seumpama. Jadi makmum nak ikut menangis ke? Baik. Imam baca Quran menangis, adakah makmum kena menangis? Di dalam hadis menyebut iza qara'tal Quran, nampak? Fatabki. Nampak? Fa ilam tabki fatabaki atau kama qala. Bila kamu membaca Quran, menangislah. Bila kamu tak boleh menangis, maka buat-buat menangis. Jadi oleh kerana imam menangis ketika membaca Quran, hukumnya harus. Antara yang menangis ketika membaca Quran menjadi imam ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di kalangan para sahabat. Antaranya Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau di kalangan apa benda ni tabi'in, Imam Mujahid rahimahullah taala. Bukan kau lupa tak? Ni Imam Mujahid rahimahullah taala. Okey. Tapi makmum macam mana pula? Dikatakan ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam supaya makmum ikut. Hak mana kita ikut? Hak disuruh dalam semayang. Mana kerja-kerja semayang. Adapun yang berkait dengan personality seperti menangis, maka makmum tidak disuruh menangis dengan menangisnya imam, tetapi menangislah makmum dengan bacaan tersebut. Orang dulu-dulu dia menangis baca Quran. Kita menangis hilang motor. Faham lagi? Menangis tak dapat brim. Soalan ada lagi tak? Ada lagi. Soalan yang terakhir. Okey, alhamdulillah.
Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya soalan. Orang mana? Saya asal Melaka, kahwin dengan orang Sikamat. Orang Melaka kahwin si Kamat. Si Kamat. Duduk sini. Bini orang sini. Ya. Oh, datang duduk di sini lah. Ya. Oh, mengalah lah. Okey, Dah. saya nak bertanya. Nama apa nama? Muhammad Izzuan. Commonwealth. Muhammad Izzuan Shah. Muhammad Ridwan. Okey, soalan dia. Adakah seorang isteri itu nusyus jika memarahi dan tinggi suara kepada suaminya seiring saja terlupa melakukan sesuatu? Macam contoh terlupa tutup pintu. Suami terlupa, isteri tinggi suara. Yap. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kasih. Baik, antara yang dikirakan nusyus ialah menyakitkan hati suami. Baik. Apa yang menyakitkan hati suami walaupun tak sebut dalam hadis, nusyus. Nah, contoh, kalau suami isteri buat benda yang tak sebut dalam hadis, dia ambil kaki dia letak atas kepala suami. Tak sebut dalam hadis kan? Mana ada Nabi kata jangan letak kaki atas kepala suami. Kalau kita sakit hati tak? Sakit tak hati? Sakit tak? Tak boleh. Walaupun tak ada hadis. Okey? Jadi antaranya suami isteri jerkah kita tinggi suara. Tinggi suara. Tinggi suara ini termasuk orang panggil lidah yang jahat ke atas suami. Imam Zahabi sebut 4 golongan perempuan ahli neraka. Antaranya wazilatul lisan ala zawjiha. Yang lidahnya itu menyakitkan hati suami. Jadi haram hukumnya berdosa isteri tinggi suara dengan suami. Bila tidak ada keperluan. Tapi kalau perlu dibolehkan. Contoh suami kurang mendengar. Itu boleh. Faham? Atau jauh lainlah, jauh. Betul tak? Jauh. Sebenarnya isteri seberang sungai belah ni, suami sungai belah tu. Suami ni duduk pancing, isteri baru sampai. Ada rimah belakang turun nak ambil suami. Jadi dia nak kuat. Nak kata abang, nak kata gitu, ada ustaz kata haram. Faham? Takut tinggi suara. Dia pun slow. Abang. Tiger. Jadi suami dia pun tak dengar. Rimah pun makan suami. Faham tak lagi? Kena faham tak lagi? Jadi ada tempat-tempatnya kita kuat. Suami tidur. Bang, bangun bang. Lewat dah ni. Belum subuh lagi bang. Tak bangun lagi. Abang, bangun bang. Boleh. Jadi kalau dalam keadaan sekarang cakap-cakap biasa, isteri kita tinggi suara, betul tak? Memang kita sakit hati. Cuma Nabi kata khairukum li ahli, sebaik-baik suami baik dengan isteri. Maknanya maafkan dia. Faham lagi? Kalau kita layan ke dia, tak jadi hija kita. Dia otak tak center. Faham? Nabi kata akalnya kurang, maknanya kurang center. Faham lagi? Kita layan dengan kita jadi gila. Betul tak? Kita kata jangan buat begini, tak baik, haram. Abang seorang tak baik, saya tak baik. Dia jawab, mulut jahat dia. Betul tak? Awak ni memang benda ni kalau cakap macam ni orang tak baik. Bukan saya nak kata awak tak baik, tapi kalau awak cakap macam ni orang yang tidak baik. Dia kata kalau saya tak baik, kenapa abang kahwin dengan saya? Dia jawab tu. Pasal setan kata lawan tetap lawan. Agi hidup agi ngalaban. Faham lagi? Dah. Dia pun lawan. Tu perempuan. Aku tahu aku ramai. Dah. Kita baca ayat Quran masuk neraka ni. Lawan suami awak tak dengar ke dalam TV, dalam masjid? Dia kata dah abang seorang lah masuk syurga. Lagi berdenyut kita. Allah. Tak boleh. Lalah kita pun ambil keputusan. Makin aku kabar, makin aku tunggu, dia bertambah dosa. Faham tak? Lalah kita ambil keputusan, aku nak berundur, ambil kereta, ambil motor, pergi minum air lah, biar bertenang dulu. Sebab tak jadi apa ni. Betul tak? Jadi kita lari ambil motor nak minum air, dia kejar sampai kat motor. Lagi mana? Lagi mana pula? Kalah tu. Kalah. Perempuan betul tak? Kita naik motor sampai kedai tu, ting bunyi. Sampai di kedai buka, lari, kalah, lari. Itu perempuan. Jadi banyak-banyakkan maafkan mereka. Betul tak?
Dia banyak tak betul. Jangan ambil pot sangatlah. Jangan ambil pot sangat. Banyak kita ni hero. Faham? Heroin memang banyak tak betul. Faham? Hero tunjukkan strong kita. Banyak beri maaf insya-Allah. Allah sayang kita. Wallahu alam. Terima kasih kepada yang bertanya dan juga yang menderma pihak surau. Dulukan dengan ucapan jutaan terima kasih. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang panjang tanpa keizinan tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan dirahmati pertemuan kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.